Hai, Assalamualaikum, kembali ke Kuartal Little Channel. Hari ni abang nak share dengan korang tentang audio. Sebab dalam pembikinan video ataupun dalam proses keseluruhan video ni guys, audio memain peranan yang sangat penting. Dan disebabkan audio lah, selalunya orang akan komen ataupun viewers, subscriber akan mula komen yang tak dengar sound, ada sound sebelah kiri, gelilah dengar sound sebelah kanan dia dan sebagainya. So, peranan audio dalam setiap video tu memang sangat penting. So, di video kali ni abang akan share dekat korang beberapa mikrofon yang abang gunakan dalam studio maupun di luar studio. Mikrofon jenis apa yang abang guna, abang akan sharekan kepada korang. So, tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Sas! Hai, korang bersama Abang GQLC. Seperti biasa di channel abang ni, abang banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori vlog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula. Seperti di video ni korang tengok, ni adalah tips-tips untuk YouTubers bermula, equipment yang diperlukan. Tetapi dalam segmen kali ni abang akan sentuh lebih kepada mikrofon. Audio lah kita cakap, senang kan. Penting sangat ke audio ni dalam sesebuah rakaman yang kita buat? Bagi abang jawapan dia sangat-sangat penting. Abang boleh cakapkan selepas kalau visual tu audio. Sebab kalau visual tak jelas, mata orang pun sakit bila nak tengok video kita. Betul tak? Tapi kalau video korang kualiti dia bagus tapi audio pula tak bagus, abang rasa dia punya result come out juga tak memuaskan. Bukan saja korang punya penonton yang akan rasa tak puas tengok video korang, malah korang sendiri waktu edit korang akan rasa fail. Benda tu banyak kali dah guys. Setiap kali abang buat video, bila audio masalah, macam hari tu abang ada buat satu review motosikal. Abang dah buat review, dah satu hari buat, balik-balik waktu editing, tengok-tengok audio tak lekat. Jadi masalah tu besok tu pergi pula buat sekali lagi. Walaupun masa checking audio dah ada, tetapi waktu dalam penggambaran tu balik-balik pun ada certain footage yang tak dapat audio yang bagus. So bab audio ni memang selalunya stres. Kalau korang tengok banyaklah motovlogger khususnya, bila dia orang buat macam motovlog atas motor, tetapi bila balik final editing, dia orang punya mic buat hal dan sebagainya. So footage ada tetapi audio tak ada, jadi masalah juga untuk footage tersebut. So di video kali ni abang nak share dekat korang beberapa tips dan juga beberapa mikrofon yang sesuai digunakan, sama ada di korang punya smartphone ataupun dekat korang punya action camera maupun korang punya DSLR ataupun mirrorless camera, yang mana bersesuaian dengan tempat. Mikrofon ni kena ada bersesuaian dengan tempat. Ada tempat yang sesuai korang guna mic macam ni, ada tempat yang sesuai korang guna mic macam ni. Okey, tapi abang personally abang ada lebih kurang dalam 4 hingga 5 mic yang kebiasaannya yang abang guna. Dan setiap mic ni dia ada fungsi-fungsi tertentu dan abang guna dia di tempat-tempat yang tertentu. Bukan semua tempat abang boleh guna mic yang, walaupun abang suka dengan mic tu, tapi tak semua tempat abang boleh gunakan. Contohnya, kalau abang berada di litar antarabangsa Sepang waktu kejohanan MotoGP ke F1 ke apa-apa racing dan sebagainya, tempat tu sangat noisy. Orang cakap sangat bising. So mikrofon yang biasa kalau korang guna di tempat yang bising tu, dia tak dapat nak tangkap suara korang. Jadi masalah lah korang cakap terjerit-jerit dan sebagainya kan. Okey, kalau korang dengar sekarang ni audio yang abang rakam menggunakan abang punya Canon M50 mirrorless camera. Jarak kamera abang ni dengan abang duduk sebenarnya lebih kurang 2 jengkal jari ya. Sebenarnya tak jauh kan. Okey. Dan abang menggunakan mikrofon Comica Boom XD. Kalau korang tengok ni. Sekejap. Okey, korang nampak yang ni abang punya transmitter ada kat sini dan abang punya receiver ada dekat kamera abang. So sekarang ni abang gunakan Comica Boom XD ni, yang ni wireless microphone.
So wireless microphone ni sebenarnya dia punya distance memang jauh. Dia dikatakan sejauh satu padang bola. Jauh kan? Tapi dia ada kebaikan dan ada keburukan juga wireless microphone ni. Contoh, kalau ada blocking di bahagian hadapan abang, sikit bangunan, transmitter tak dapat nak connect dengan receiver, maksud dia suara akan putus. Ataupun abang beralih ke belakang dalam jarak yang jauh lah kita cakap. Kalau jarak yang dekat macam ni, of course abang rasa tak ada masalah. So kalau abang galih pun macam ni, korang still boleh dengar lagi suara abang kan. Tetapi kalau jarak yang jauh abang cakap, berkemungkinan korang tak dapat nak dengar suara tu. Tetapi bila kita pakai wireless microphone macam Comica Boom XD ni, dia punya voice akan lebih jelas guys. Dia akan lebih jelas sebab dia punya transmitter ni, dia akan terus tangkap suara dari mulut korang. Dan kalau ada surrounding area yang bising pun, dia akan ada sound cancellation kat situ. So suara korang akan lebih dapat didengari dengan lebih jelas. Itu kelebihan dia. Dan sebenarnya abang jarang pakai dalam studio abang Comica Boom XD ni. Memang abang sangat jarang. Sebab yang ni abang standby sekiranya abang ada interview ataupun ada communication dengan orang lain, abang akan menggunakan mikrofon ni. Sebab mikrofon ni datangkan dengan 2 transmitter yang mana dia lebih sesuai untuk konsep interview ataupun personal vlogging. Kalau macam ni kan, abang nak buat personal vlogging kan, dia memang sangat-sangat sesuai untuk digunakan. Okay guys, itu yang pertama, wireless microphone daripada Comica Boom XD. Okay, dari segi harga pula, mikrofon ni dia agak mahal sikit. Tetapi yang menarik yang tentang Comica ni, sebab dia ada variety, dia ada choice. Sama ada korang boleh pilih satu transmitter dengan satu receiver, ataupun satu receiver dengan 2 transmitter. So kalau tengok bajet lah, kalau korang ada bajet lebih, korang boleh ambil macam 2 transmitter. Harga dia pun baru 860 macam tu. Okey, tetapi kalau korang kurang bajet, korang mungkin ambil dulu satu transmitter dengan satu receiver. So kalau korang nak buat personal vlogging, dah boleh dengan bajet yang lebih kurang dalam RM500-600 macam tu. Okey, seterusnya kalau abang nak ambil sedikit footage nanti di bahagian depan ni bagi korang tengok. Di bahagian depan ni sebenarnya abang punya setup, ada abang punya lighting box dan sebagainya. Dan di sebelah kiri ni, Allahu Akbar. Dan di sebelah kiri ni abang punya blue light, yang mana abang nak bagi sedikit pencahayaan warna lain lah. Kalau korang tengok di bahagian depan ni warna putih, di belakang ada warna orange kan. Tapi di sebelah kanan abang ni abang letak satu blue light, yang mana bila lampu biru ni dia akan bagi pisahkan sedikit shadow abang punya background dengan abang ni, nampaklah sedikit perbezaan. Tetapi sebenarnya tak sesuai bila abang buat footage dalam keadaan bilik yang gelap ni menggunakan warna hitam, jaket warna hitam. Kejap. Bukan jaket. Abang gunakan t-shirt warna hitam. Pakai t-shirt Ford ni. T-shirt warna hitam. Sebenarnya kalau korang nak bagi nampak lebih menyelah, yang ni tip ekstra je lah, tip bonus untuk korang. Korang boleh pakai macam jaket supaya korang dapat pisahkan background korang dengan korang. Okey. Sekarang ni bila abang pakai jaket, korang nampak dia lebih menyelah, betul tak? Tadi kalau korang tengok terlalu nampak gelap kan, tetapi bila abang pakai jaket, abang dah dapat satu view ataupun pandangan yang berbeza. So ini antara tips yang dia akan nampak lebih menarik di depan kamera bila korang pakai pakaian yang bersesuaian. Sebab benda ni juga main peranan lah. Macam tadi kan abang cakap kan, bila abang duduk dalam bilik yang gelap, background abang pun ada hitam dan ada putih. Tetapi keadaan agak gelap. Bila abang pakai baju hitam, dia dah tak nampak dah bentuk. So bila abang pakai macam ni pula dengan pencahayaan warna biru kat sini, nampak dia dah pisahkan background belakang dan di bahagian hadapan. Okey, kembali kepada mikrofon kita guys. Mikrofon kalau kebiasaannya abang pakai di bahagian hadapan abang ni, abang akan guna mikrofon apa dia ni, mikrofon apa abang nak cakap mah. Brand dia BM800. Yang ni murah ya, abang beli masa tu tak silap abang dalam RM38 di Shopee. Dan satu filter di bahagian hadapan. Yang menarik dia bila kita gunakan filter di bahagian hadapan ni guys, kita punya suara macam dia akan feel sikit macam bila kita cakap, kita start, kita bercakap kan, ataupun
kita telan elok ataupun kita start nak bercakap, dia ada bunyi kan. So benda-benda tu dia akan filter benda-benda tu. Kebiasaan dia bila abang bercakap di hadapan kamera macam ni, abang akan gunakan mikrofon ni. Bila abang gunakan mikrofon ni, dia tapi sound dia tak berapa bagus lah. Sebab tu kadang-kadang bila mikrofon ni agak jauh sikit pada abang, orang akan mula cakap, abang tak dengar lah, sound pelan lah dan sebagainya. Sebab dia juga bergantung kepada jenis device yang korang pakai. Okay? Kalau kata device korang yang moden, yang advance, yang baru-baru ni, dia punya volume, dia punya audio bagus, korang akan dengar jelas sebenarnya. Tetapi kadang-kadang bila guna phone yang lama, korang punya audio tu agak pelan. Tambah pula kalau korang pakai macam iPhone, dia punya sound kan tak berapa kuat. So korang akan dengar macam dia agak perlahan sikit. Tetapi sebenarnya abang suka guna dia sebab dia punya filtration, dia cut kita punya nafas. Kan? Yang tu dia cut, memang clean. So BM800 ni harga murah dan korang boleh cuba. Dan dia sesuai hanya pakai di studio guys. Korang nak bawa keluar kat jalan, di tempat yang bising, abang tak advise korang guna. Okey, itu kebiasaan kalau abang pakai di bahagian hadapan. So satu lagi abang nak share dengan korang, satu lagi mikrofon yang abang sebenarnya selalu bawa keluar bersama. Mikrofon tu adalah Boya MM1. Betul tak Boya MM1? Sekejap lagi abang cek. Tapi korang tengok footage ni. Shotgun mikrofon. Okey, shotgun mikrofon. Yang mana mikrofon ni selalu abang letak di atas kamera abang. Kalau abang bawa abang punya Canon M50 ni keluar, kebiasaannya abang akan bawa mikrofon tu sekali. Abang akan plug in dia kat atas kamera ni. Sebab shotgun mikrofon ni, satu, dia mudah. Tak pakai bateri. Dia pakai source current terus daripada Canon. Dan dia punya sound bagi abang lah personally, walaupun mikrofon tu dalam RM78 ke RM80, tapi mikrofon ni guys, dia punya kualiti abang sangat puas hati. Tak tahulah kalau setengah orang lain dia cakap macam boleh je lah, boleh lah. Tapi bagi abang macam okey, abang puas lah. Sebab kalau abang pakai mikrofon tu jarang nak dapat komplain. Tetapi bila dalam keadaan yang agak distant jauh sikit, dia tak dapat nak tangkap suara kita. Itu kelemahan dia lah. Tetapi kalau dalam jarak yang tak jauh, lepas tu tak bising, abang rasa mikrofon ni antara mikrofon yang terbaik. Dan mikrofon ni juga abang gantung di bahagian atas tempat abang buat unboxing. Kalau korang tengok video-video unboxing, abang akan guna mikrofon ni. Mikrofon ni abang akan gantung kat atas. Kadang-kadang ada nampak bulu-bulu dia kat area sini kan. Abang gantung kat atas, dan bila abang bercakap ataupun abang buat unboxing di bahagian bawah, dia akan tangkap abang punya suara dengan jelas. Itu kegunaan dia. Selain daripada abang bawa dia keluar, dan kalau abang buat unboxing video, itulah yang selalu abang guna. Okey, seterusnya satu lagi adalah Lovely microphone juga daripada Boya M1. Microphone ni dia ada satu wire yang sangat panjang, lebih kurang berapa meter berapa depa tangan lah. Abang pun tak pastilah, panjang lah, dalam 5 meter kot. Panjang dia, memang jauh, memang panjang. Dan kualiti dia juga abang cukup rasa awesome guys. Tetapi dia payahlah dengan wire. Bila macam abang nak buat review motor kan, nak pusing kiri atau pusing kanan, ataupun masa dulu di Northern Bike Week abang interview orang, jadi nak kena bawa wire tu, dia tak convenient. Walaupun sound dia okey, kualiti dia bagus, tetapi dia kurang convenient. Macam abang kalau pakai dalam studio ni, nak bagi jarak dalam jauh sikit, abang rasa kalau nak duduk macam ni pun cakap memang okey. Tak ada masalah nak pakai Lovely mic ni. Ni mic ni. Okey, daripada Boya. Cuma mic ni dia ada masalah satu guys. Okey, masalah dia satu, sebab mic ni dia ada apa? Dia ada, sekejap abang fokus. Okey, dia ada satu, kalau korang tengok kat sini, smartphone, satu lagi ke kamera. Okey, kalau korang silap tak adjust waktu korang guna, kalau korang letak kat smartphone, tiba-tiba korang, dia punya switch ni duduk kat kamera, dia tak tangkap korang punya voice. Itu kelemahan dia. Tetapi kebiasaan dia, kalau abang guna smartphone, memang abang suka bawa benda ni. Sebab of course tempat bising pun, kalau Lovely mic ni kita letak dekat ataupun kita bercakap macam ni,
dia akan bagi kita punya suara jelas. Kita dapat tangkap suara kita dengan jelas. So yang ni memang sesuai sangat kalau abang pakai gimbal ataupun smartphone. Mostly abang akan bawa microphone ni selain pada Boya MM1 tadi. Okey. Ini antara 4 yang abang suka. Abang ada lagi few 1 atau 2 lagi, tetapi abang rasa mikrofon tu sekarang ni dah tak convenient nak pakai. Dah terlalu tua dah abang rasa, dan kurang baik lah dia punya sound. Cuma apa yang abang nak recommend, 4 ni korang boleh guna Boya. Macam yang ni pun masa beli dulu berapa ringgit abang tak ingat lah. Maybe dalam 50 lebih, 58 ringgit ke macam tu kan. So Boya dia punya mic quality memang agak okey, tetapi kalau korang ada bajet yang lebih, korang boleh ke Rode microphone. Okey, Rode microphone harga sedikit mahal, tetapi quality dia mestilah of course lebih baik kan. Tapi tengoklah kepada bajet korang dan macam mana korang nak hasilkan video korang tu untuk konten yang macam mana. Kalau korang setakat nak buat vlogging ataupun personal review dalam studio dan sebagainya, tak bising, korang boleh je pakai apa-apa mikrofon. Abang rasa tak akan menjadi sebarang masalah. Okey. Okey guys, itu antara yang abang nak kongsi kepada anda sebagai seorang YouTubers bermula yang baru nak mencuburi. Kalau yang dah pro-pro tu tak payahlah kan. Dia orang punya equipment dah lebih bagus, kamera dah lebih bagus, dia punya mikrofon pun mungkin dah lebih bagus. Tetapi bagi korang yang nak bermula untuk berjinak-jinak menjadi seorang YouTubers, abang rasa korang kena titik beratkan dari segi kualiti audio korang. Selain pada visual tadi, macam abang cakap, audio adalah main peranan yang sangat-sangat penting. So kalau korang boleh tampilkan audio yang menarik kepada penonton korang, mungkin akan bantu korang punya views, subscribers dan sebagainya. Okey, abang rasa video perkongsian abang tentang mikrofon sampai kat sini saja. So kalau korang ada sebarang pandangan lain ataupun korang nak kongsi mikrofon apa yang korang gunakan, korang boleh letakkan di ruang komen supaya dapat bantu pembaca ataupun penonton lain mendapat manfaat daripada perkongsian anda. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, please consider to subscribe abang punya channel. Dan jangan lupa follow abang di semua sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter, vlog dan sebagainya. Abang akan letakkan link nanti di bawah. So guys, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Quarter Liter Channel. Bye guys.